A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa. Waqaf dekat illa tuan-tuan. Okey, sambung balik tuan-tuan. Illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kita akan buat selalu ialah pecah-pecahkan, ya. Kalimah pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat ini tuan-tuan, ya. Sebab itu adalah perkara yang wajib yang kita akan buat setiap minggu supaya tuan-tuan boleh kenal kalimah-kalimah yang popular yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran, insya-Allah, ya. Sebab kebiasaan pattern-pattern ayat Al-Quran ni sama sahaja, ya. Okey, jadi tengok tuan-tuan. Kalimah yang pertama pada malam ini kalimah apa tuan-tuan? Jawapannya ialah kalimah wa, ya. Apa terjemahan yang popular untuk wa? Terjemahannya ialah dan, ya. Baik, seperti biasa, saya selalu pesan pada tuan-tuan, kalimah wa yang berada di permulaan ayat kebiasaannya di antara dua saja, sama ada kita panggil dia haraf ataf ataupun kita panggil dia haraf istinaf. Dua istilah Arab tersebut selalu tuan-tuan dengar yang saya selalu guna dalam kelas. Betul tuan-tuan? Okey, selesai. Yang pertama kalimah wa terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah laqad, ya. Laqad terjemahannya sesungguhnya. Kalimah selepas laqad, kalimah apa tuan-tuan? Arsalna, arsalna. Terjemahannya kami telah mengutuskan, ya. Kalimah selepas arsalna, kalimah apa tuan-tuan? Nuhan, Nuhan, ya. Terjemahannya ialah Nuh. Yang dimaksud di sini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Kalimah selepas Nuhan, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah ila, ya. Terjemahannya kepada. Kalimah selepas ila ialah kalimah qaumi, qaumi. Sebab qaumihi adalah dua patah perkataan. Yang pertama qaumi, yang kedua hi. Qaumi terjemahannya kaum, yang kedua hi terjemahannya nya, ya. Kalimah selepas hi, kalimah fa saja tuan. Fa saja terjemahannya maka. Sebab fala bisa ada dua patah perkataan. Yang pertama fa maka, yang kedua la bisa. Terjemahannya dia telah tinggal. Maksud tinggal ini maksudnya duduk bersama-sama. Boleh tuan? Bukan maksud tinggal itu pergi tuan. Tinggal ini bersama-sama, ya. Kalimah selepas la bisa, kalimah fi sahaja. Fi sahaja. Sebab fihim ada dua patah perkataan. Yang pertama fi terjemahannya bersama.
Kalimah yang kedua ialah kalimah him. Selalu tuan-tuan dengar terjemahannya mereka. Baik, seterusnya. Kalimah selepas him, kalimah apa tuan-tuan? Alfa. Alfa. Terjemahannya 1000. Kalimah selepas alfa, kalimah apa tuan-tuan? Sanatin. Sanatin. Terjemahannya tahun. Kalimah selepas sanatin, kalimah apa tuan-tuan? Illa. Illa. Terjemahannya kecuali. Ya. Cuma dalam kurungan diletak terjemahannya kurang. Boleh? Kurang. Kalimah selepas illa, kalimah apa tuan-tuan? Khamsina. Khamsina. Maksudnya 50 tuan-tuan. 50 tuan-tuan. Ya. Jadi khamsina 50. Sekarang untuk ayat kita pada malam ini tuan-tuan ada 2 nombor. Yang pertama alfa 1000. Yang kedua khamsina 50. Hari ini kita akan bincang sedikit berkaitan dengan nombor tuan ya. Kalimah selepas khamsina, kalimah apa tuan? Ama. Ama. Terjemahannya tahun. Sama macam sanatin. Boleh tuan? Cuma kenapa yang pertama Allah pakai sanatin, kenapa Allah pakai yang kedua aman, yang tu kita bincang kemudian. Boleh tuan? Okey, seterusnya. Kalimah selepas aman, kalimah apa tuan? Kalimah fa sahaja. Fa saja. Sebab fa'akhadhahum itu ada 3 patah perkataan. Yang pertama fa, lalu ya ataupun maka, terjemahan yang sama. Kalimah yang kedua ialah akhadha, dia telah menimpa, dia telah menimpa. Kalimah selepas akhadha ialah kalimah hum tuan. Hum tuan. Jangan baca humu. Humu tidak ada dalam bahasa Arab. Boleh tuan? Bacaannya ialah hum tuan. Hum terjemahannya mereka. Habis tu Ustaz, kenapa hujungnya berbaris depan? Yang tu masalah ilmu tajwid. Boleh tuan? Okey, seterusnya. Kalimah selepas hum, kalimah apa tuan? At-tufan. Tufan tu taufan tuan ya. Kalimah selepas at-tufan, kalimah wa, ya terjemahannya ialah dan. Saya nak tuan-tuan tukar terjemahannya kepada dan. Ya. Dalam ayat Al-Quran tuan-tuan dia tulis terjemahannya sedang. Saya nak tuan-tuan tukar dahulu untuk malam ini, letak terjemahannya dan, ya. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Hum lagi. Dah kali berapa dah diulang tuan terjemahannya mereka. Dan kalimah yang terakhir pada malam ini ialah kalimah zalimuna. Zalimuna terjemahannya orang-orang zalim. Baik, saya nak tuan-tuan jawab dahulu tuan. Ya, ini soalan yang pertama. Untuk saya pastikan tuan-tuan boleh komen di ruangan komen dekat Facebook tuan-tuan ya. Zalimuna, orang-orang zalim. Terjemahannya berganda ke tak berganda? Confirm tuan-tuan akan jawab berganda. Soalan saya tuan-tuan, kalau berganda mufrad ke jamak, confirm tuan-tuan akan sebut dia jamak. Saya nak tanya sekarang ialah zalimuna, dia jamak salim ke
jamak taksir. Baik, ahsantum. Jawapannya ialah zalimuna. Dia adalah kalimah jamak salim sebab hujungnya ada penambahan una. Kita dah bagi tahu kan? Jamak muzakkar salim ada dua sahaja. Yang pertama una, yang kedua ina. Kenapa pakai una, kenapa pakai ina? Kita sudah belajar. Yang tu tuan-tuan boleh rujuk balik. Nanti kalau sempat sampai pada zalimuna, kita akan bahaskan balik ya. Okey, baik, sekarang selesai tuan-tuan. Sekarang dengar terjemahan mafhum saya. Sekarang dengar terjemahan mafhum. Jangan saling tuan-tuan. Jangan saling ya. Dengar betul-betul tuan. Ingat tuan-tuan, peringkat tuan-tuan sekarang ialah potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Dengar betul-betul terjemahan mafhum saya supaya tuan-tuan dapat potong ayat kita pada malam ini dengan sempurna. Boleh tuan? Jangan tertipu dengan tempat yang saya berhenti-henti. Tuan-tuan kena tengok keseluruhan ayat kita. Boleh tuan? Okey, dengar betul tuan-tuan. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumih, kepada kaumnya. Falabitha fihim, lalu dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka. Alfasanatin, selama berapa lama tuan-tuan? 1000 tahun, illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun. Saya ulang sekali lagi ya. Dan walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina amah, dikurangi 50 tahun. Jadi berapa semua tuan-tuan? Ya, jadi jawapannya ialah 950 tahun ya. Itu adalah nombor ataupun umur dan juga tempoh dakwah yang Nabi tetapkan, yang Allah tetapkan kepada Nabi kita Nuh alaihi salam. Baik ya. Kemudian fa'akhadhahumut tufan, maka taufan pun telah menimpa mereka tuan-tuan. Wahum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Baik, saya bagi peluang yang kedua. Saya ulang sekali lagi, dengar betul-betul tuan-tuan. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumih, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia telah tinggal bersama dengan mereka alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun, iaitu selama 950 tahun. Fa'akhadhahumut tufan, maka taufan telah menimpa mereka, wahum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Boleh tuan-tuan? Harap-harap tuan-tuan jelas terjemahan mafhum saya ya. Okey, sedikit penafsiran tuan. Sedikit penafsiran. Dengar betul-betul ya. Sebab tepat 8.30 kita akan bahaskan perbahasan bahasa Arab. Dengar betul-betul tuan. Ayat yang ke-14 pada malam ini merupakan cerita yang baru. Betul tuan? Malam ni kita nak bincang cerita yang baru berkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berkait kisah apa tuan? Kisah Nabi Nuh alaihi salam ya. Antara cerita yang paling popular di kalangan kita berkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam ialah berkait dengan bahtera. Betul tuan? Banjir dan juga bahtera. Betul tuan? Yang mana bahtera Nabi Nuh ini sangat ajaib, sangat hebat tuan, sehingga menjadi mukjizat kepada Nabi kita Nabi Nuh alaihi salam ya. Cuma macam mana cerita Nabi Nuh ini dan sebagainya, yang tu kita tak nak bincang dulu hari ni. Boleh tuan? Kita nak bincang apa yang Allah sebut dalam ayat kita. Dengar betul-betul tuan. Apa yang Allah cuba sampaikan pada kita sekarang ialah berkaitan dengan kisah Nabi Nuh tuan ya. Seorang Nabi, seorang yang diutuskan untuk menjadi Nabi, untuk menjadi role model, untuk menyampaikan wahyu tuan-tuan. Ya. Bukan orang yang sebarangan. Boleh tuan? Bayangkan tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam
tempoh dakwahnya ialah selama 950 tahun. Tidak perlu dipertikaikan lagi tuan ya. Sebab jelas disebut dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama. Allah sebut dengan jelas tempoh dakwah Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun ya. Cuma persoalan kita ialah ya, kalau tuan-tuan dengar cerita Nabi Nuh alaihi salam, sepanjang 950 tahun tempoh dakwah Nabi ini tuan, bermacam-macam tuan ya. Bermacam-macam strategi tuan, bermacam-macam uslub dan juga cara tuan. Yang ikut Nabi Nuh alaihi salam hanya berapa ramai tuan? Hanyalah lebih kurang 80 lebih tuan ya. Ada yang mengikut riwayat 83, ada yang kata 85, ada yang kata 87 ya, nombor yang ganjil ya. Baik, persoalan kita ialah, persoalan kita tuan, tempoh 950 tahun tuan ya, satu tempoh yang cukup panjang tuan, dengan pengikutnya seramai 80 lebih ini tuan, agak-agak tuan-tuan berbaloi ke tak berbaloi tuan ya. Confirm mengikut akal fikiran kita tidak akan berbaloi. Betul tuan? Sebab Nabi Muhammad SAW 63 tahun tuan, 64 tahun tuan, berapa ramai umat dia. Betul tuan? Tapi Nabi Nuh tuan, umatnya berapa ramai tuan yang beriman? Hanya 80 lebih. Kalau ikut fikiran kita tidak berbaloi. Tapi tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan ya. Walaupun 80 lebih ini tuan-tuan ya, inilah yang sangat-sangat tuan-tuan ya, sangat-sangat berharga dalam Islam tuan ya. Sebab Allah nak mengajar kita nilai kualiti lebih daripada kuantiti. Ya. Tidak ada makna kalau kuantitinya banyak tuan-tuan tapi tiada kualiti. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, 89 orang ini tuan merupakan merupakan golongan yang Allah dah tapis betul-betul tuan ya. Sehingga 80 lebih inilah yang hanya terselamat daripada bala yang Allah utuskan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Boleh tuan? Jadi pengajaran kita hari ini tuan, walaupun dari segi logik akal kita tidak berbaloi dengan 80 lebih dengan tempoh dakwah Nabi 950 tahun, tapi di sisi Allah tuan ya, bayangkan walaupun 950 tahun hanya seorang saja ikut Nabi Nuh, tetap sangat-sangat berbaloi di sisi Allah. Sebab Allah nak bagi tahu tuan, dakwah itu ialah satu kewajipan yang perlu dilakukan. Adapun isu hidayah itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai tuan.